Tinggalkan aku ni kamu sayang lebih daripada kamu sayang batang tubuh kamu sendiri, wahai Umar. Kalau kamu sayang diri kamu lebih, kamu sayang aku tempat nombor 2. La ya Umar, tidak ya Umar. Sehinggalah aku ini hatta akuna ahabba ilayya min nafsik, sehinggakan aku lebih kamu sayang berbanding batang tubuh kamu. Seolah-olah Nabi kata, lebihnya kamu sanggup mati untuk aku, wahai Umar. Kamu sanggup cedera untuk aku, Umar. Kamu sanggup tumpahkan darah untuk aku, ya Umar. Umar Al-Khattab bila dengar Nabi kata macam tu, apa Umar kata? Umar kata, walladhi ba'asaka bilhaq, demi Tuhan yang membangkitkan kamu dengan penuh kebenaran, aku sayang pada kamu ya Rasulullah lebih daripada aku sayang diri aku sendiri. Aku insaf ya Rasulullah, aku sedang ya Rasulullah. Rupanya yang kata iman tu mesti duduk di atas. Rupanya yang kata iman, yang kata taqwa, intipati kepada iman, intipati pada taqwa, tak boleh sayang benda lain, tak boleh terlampau sayang pada benda lain, melainkan yang terlampau tu Allah dengan Rasul. Bila Umar kata macam tu, Nabi kata, al-anu ya Umar tamma imanuk. Nabi kata, sekarang ini Umar, sempurnalah iman kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita buat ceramah macam ni, kita nak cerita pasal Nabi SAW, kita nak cerita pada umat Nabi Muhammad betapa kita ni kalau tidak ada kasih sayang, tidak ada iman, tidak kenal Nabi Muhammad, kita hilang segala-gala. Walaupun kita dalam masa yang sama, kita main semayang, kita balik daripada haji, kita balik daripada umrah, kita rajin bersedekah, kita rajin puasa sunat Isnin dengan Khamis, kita rajin buat-buat ibadat yang dituntut oleh agama, kita rajin main kuliah dengar ceramah, kita tutup aurat elok. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita tak faham yang dikatakan kasih kepada Allah dengan Rasul, ketika itu kita rugi buat ibadat. Benda ni Allah dedahkan pada akhir daripada suratul Kahfi. Akhir daripada suratul Kahfi Allah dedahkan, hal unabbiukum bi akhsarina a'mala. Mau dah aku cerita pada hampa, Allah kata tentang orang yang rajin buat ibadat. Ibadat ni dia pulun. Sedekah dia rajin, hantar pisang pi surau pi masjid malam jemaah dia rajin. Pisang pi dia tak pi. Hantar pisang rajin pi. Pantang kata kenuri dia dulu lepas. Apa patut nak lepas dia lepas. Dengan ibadat-ibadat ni dia buat. Pantang orang turun, orang main sedekah, suar tangan minta derma, dia bagi. Dia satu orang yang baik hati, lembut hati. Dia ni satu orang yang jaga makan minum. Dalam tafsir Ibnu Katsir dia kata dia ni satu orang yang jaga makan minum. Mi Cina, kotiau Cina atau kuah Cina dia tak kedarah. Banding dengan kawan sebelah ni, amai apa boleh telan aku lanyak punya. Dia ni dah. Dia ni mengaji. Dengar ceramah, kalau perempuan tutup aurat elok, kalau jantan pakai semua elok. Tapi Quran dedahkan, hal nunabbiukum bi akhsarina a'mala. Mau tak kami nak cerita pada hampa tentang orang yang rajin jaga ibadat tapi dia rugi? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Pasal apa dia rugi? Sebab atas dunia lagi dia dah sesat dah, tapi dia tak perasan. Pasal sesat ni dia bukan barang yang bila sesat dia jatuh dia bunyi. Kalau macam cawan ni, kalau jatuh dia bunyi pam, kata tahu kata dia jatuh. Tapi sesat masih boleh buat ibadat. Allah menghukum dia tak betul. Sesat, dalal bermakna dia dalam kegelapan. Dalalah bermakna dia dalam kegelapan. Fi dalalim mubin, dia berada dalam kegelapan yang sangat-sangat terang. Jelas kata dia sesat. Kalau ambil Quran, ambil hadis sebagai pedoman, nampak dia tak betul. Tapi Ibnu Katsir kata, tengok tentang amalan zahir dia, dia satu orang yang hebat. Dia satu orang yang hebat. Bahkan Ibnu Katsir buat pula hadis dalam tafsir dia. Kata dia, Nabi menceritakan, Nabi kata besok di hari kiamat Allah panggil satu orang, yang orang ni makan dia jaga, minum dia jaga. Dia tak izin satu benda haram masuk dalam badan dia. Dia tak izin satu makanan syubhat masuk dalam badan dia.
Dia tak izin benda-benda yang merapu-merapu ni, yang kawan-kawan kita tak mengaji duk kedarah ni, dia tak kedarah macam tu. Bahkan rokok pun dia tak isap. Kata rokok muka dia lain dah. Bahkan rokok pun dia tak isap, rokok daun pun dia tak, sigaret pun dia tak isap. Ganja jauh sekali lah dia nak tutup. Bahkan Ibnu Katsir buat main hadis tu pada tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa ta'ala ambil kawan ni, tiba-tiba Allah humban masuk ke neraka. Maka jadi gempang. Dalam neraka tu jadi gempang. Sebab ahli neraka yang masuk neraka pun satu qaryah dengan dia pun ada juga. Masa kawan tu pergi semayang, kawan ni tak pergi semayang, ada juga. Terus kawan yang tak semayang satu qaryah dengan dia ni rasa heran, macam mana main kat sini? Hang ni aku tengok kepiah atas kepala tak pernah lekang. Hang ni satu orang aku tengok mi Cina tak kedara. Aku bukan kata mi Cina, mi Hindu baku kedara. Hang ni tengok satu orang tak pernah dedah aurat. Aku mi sepak takraw pakai long pendek. Hang ni satu orang aku tengok tak bisa isap rokok. Aku kira tak boleh tidur kalau tak isap. Jadi macam mana hang boleh sampai kat sini ni? Macam mana boleh sampai ni? Semua orang tahu hang ni satu orang yang warak. Semua orang tahu kata hang ni satu orang yang beragama. Semua orang tahu kata hang ni orang baik. Tapi macam mana boleh sampai kat sini? Pada ayat berikutnya Allah dedah pasal apa dia sampai ke neraka. Pasal apa kata Allah? Tuan ada masa lagi balik buka ayat akhir daripada suratul Kahfi. Yang pertama Allah kata apa? Sebab yang paling besar kami humban dia masuk ke neraka yang ialah sebab apabila ayat-ayat kami dan rasul kami dipelekeh di depan mata dan telinga dia, dia tidak ada rasa untuk bangkit membela. Kami humban dia ke neraka. Allah dedahkan jawapan dia. Pasal apa dia masuk neraka? Kata Ibnu Katsir, apabila orang hina Allah Ta'ala, apabila orang hina Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam hati kita ni tak ada rasa nak bangkit bantah. Dalam hati kita ni rasa biar pilih Tuhan ada, kita perbanyakkan selawat cukuplah, Tuhan ada. Ibnu Katsir kata apa? Kita yang berpendirian macam ni tak marah sikit pun dalam hati. Kata Ibnu Katsir, man ra'a minkum munkar, dia buat main hadis ni, siapa melihat benda mungkar dia kena cegah dengan tangan, kena cegah dengan lidah, habis tak ada kena benci dalam hati, meluat tengok. Tapi kawan ni meluat pun tak ada. Dia buka TV dengan orang hina Muhammad, dia buka surat khabar dengan orang hina Muhammad, tak ada dalam hati dia rasa marah. Bahkan dia punya ingat, dia kata Tuhan ada, Tuhan boleh selesai benda ni, aku tak payah duk pergi marah siapa-siapa. Dia ingat macam tu. Ibnu Katsir kata dia sama macam orang-orang yang hina Nabi. Kalau sebab para ulama memegang satu kaedah yang jelas, ar-radha bil ma'siyah ma'siyah, ar-radha bil kufri kufrun. Kita tak buat maksiat, tapi maksiat ada depan mata kita tak ubah, kita sama dengan orang buat maksiat. Ar-radha bil kufri, kita melihat kekufuran depan mata. Benda kufur, benda yang boleh membawa sampai rosak Islam, rosak iman, keluar akidah, ada depan mata. Baca surat khabar ada, buka TV ada, sana sini orang bercakap, daripada dalam negeri sampai luar negeri orang bercakap, tapi tak ada dalam hati dia marah dengan benda kufur. Ulama guna kaedah yang sama, ar-radha bil kufri kufrun. Kamu tak bantah benda kufur, bahkan kamu rasa tak ada kena mengena dengan kamu, kamu juga kufur. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi ayat akhir daripada suratul Kahfi itu agak-agak kena dekat kita. Agak-agak lah. Kena tak kena kita? Orang Melayu ni, mamak pun serupa lah. Daripada ingat mamak keluarga mana main ceramah malam ni, selalu penceramah main cerah-cerah, hari ni gelap semacam ni. Orang Melayu ni, orang Melayu ada agama lah, kita ada agama, main semayang, main surah, main ceramah macam ni. Nak makan mi Cina ni kan rasa